azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bizallamin lil 'abid. Azab seksa yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Dan ingatlah sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-Nya. Sebab apa kamu diseksa? Sebab tangan kamu sendiri. Sebab kerja kamu. Yang pertama, kamu bermain-main terhadap Allah, mempersendakan Allah. Yang kedua, kamu bunuh nabi-nabi. Kalau kita hari ini sebab apa masuk neraka? Sebab kamu tak sembahyang. Sebab apa kamu tak masuk neraka? Sebab kamu tak puasa. Sebab apa kamu sebab apa kamu diazab oleh Allah? Sebab kamu mempermainkan Islam. Dan Allah tidak zalim pada hamba-Nya. Yang sebenarnya siapa yang zalim? Kamu yang zalim terhadap diri kamu sendiri. Yang sepatutnya kamu kena ikut hukum Allah. Allah mewajibkan kamu semayang, sepatutnya kamu semayang. Allah yang memerintahkan kamu supaya menutup aurat, kamu tutup aurat. Sebaliknya kamu lawan Allah. Tengok dalam kenyataan 2-3 minggu yang lalu, bagaimana kenyataan daripada seorang yang tak mau sebut nama. Sebut nama yang susah. Orang kita pula mengaji tak habis. Bila sebut nama dia kata mengumpat. Padahal ulama kata tak mengumpat pun kita pula dituduh jahat. Jadi tak payah sebut nama, takut dapat dosa keringnya. Kita cakap betul, dia kata kita mengumpat. Padahal Syekh Abdul Samad Palimban sebut dalam kitabnya yang bernama Siyarus Salikin, jilid yang kedua, juzuk ketiga. Dia sebut bagaimana kalau sekiranya mendedahkan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sombong bangga dengan kejahatannya, itu bukan mengumpat. Tapi kerana kita kurang mengaji, kita sebut nama, dia kata kita pula mengumpat. Jadi tak payah sebut nama supaya tak dapat dosa kering. Hamba Allah Ta'ala ni dalam satu sidak, dalam satu media, menara.com.my, dia mengatakan bahawa perempuan ini auratnya ialah kemaluan semata-mata, furush. Dia tak sebut kalau sekiranya aurat ni duduk seorang diri. Tapi disebut cara umum, mana fahamlah kita keluar daripada rumah pakai seluar dalam, okey, tutup aurat lah tu. Kecuali disebut bahawa aurat wanita ni duduk rumah seorang-seorang pakai seluar dalam sahaja, jelas. Tapi bila sebut cara umum begitu, menunjukkan bahawa fahamlah kita bahawa aurat perempuan ialah kemaluan semata-mata. Yang disebut dalam tulisan dia ialah fush, farash. Padahal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan jangan kamu mendedahkan aurat kamu, perhiasan kamu, illa ma zahara minha, kecuali yang zahir daripadanya. Allah Ta'ala kata yang zahir sahaja. Yang tak zahir tak boleh dedah. Yang zahir boleh dedah. Apakah yang dimaksudkan dengan ma zahara minha? Orang surah ni mazhab apa? Nak tanya lu mazhab apa ni? Wahabi. Wahabi punya. La ilaha illallah. Jadi makna, tengok mazhab. Mazhab apa kamu? Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa aurat perempuan semua sekali illa ma zahara minha, kecuali zahir daripadanya ialah al-wajhu wal kaffain, muka dan tangan. Yang ni sahaja yang bukan aurat. Hak lain semua aurat. Yang boleh dedah muka dengan tangan, yang ni bukan aurat. Habis mereka tanya, habis yang pakai purdah tu, purdah tak wajib. Habis nak pakai, terpulang pada dia nak pakai. Orang isap okok kita tak boleh marah. Kita marah dia, dia kata saya isap okok lah boleh baca Quran, tak isap tak boleh baca Quran. Nak kata apa?
Sebab saya saokok lah, saya boleh tulis kitab. Tidak, tak boleh tulis. Tak main idea. Nak kata apa? Dia marah kita balik. Jadi orang nak pakai purdah, pakailah. Pakai purdah hukumnya adalah sunat. Tak wajib. Aurat yang boleh dedah ataupun tidak disebut sebagai aurat ialah muka dengan tangan. Hak lain semua aurat. Dan semua mazhab begitulah. Tak kira Maliki ke Syafi'i ke Hambali, cuma ada sebagai ulama mengatakan bahawa kaki bukan aurah. Yang ni tadi mengatakan bahawa kemaluan saja aurat. Dia pakai Quran mana tak tahulah. Sebab apa? Sebab mereka zalim pada diri mereka sendiri. Sebab itulah mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Wa anna Allah laysa bizzallami lil abid. Allah tidak zalim pada hamba. Yang zalim manusia sendiri, yang telah langgar perintah Allah. Bukan setakat langgar, bahkan berbangga lagi, masuk dalam akhbar. Inilah sikap manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasul hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Lalu mereka, yakni orang Yahudi, dia kata lagi, apa kata-kata mereka? Sebenarnya Allah telah merintahkan kami supaya kami jangan beriman kepada Rasul sehingga ia membawa pada kami korban yang dimakan oleh api. Makna umat dulu ni nak menyatakan bahawa benar tak benar Nabi bagi suatu benda korban, api mai jilat. Betul lah. Ni yang berlaku pada kisah anak Nabi Adam AS, Qabil dan Habil, berebut nak kahwin dengan adik dia yang cantik. Lalu Nabi Adam beritahu, kalau sekiranya kamu nak tahu kamu orang betul tak betul, buat main korban masing-masing. Qabil buat main sayur, kebetulan dia tanam sayur. Buat mainlah sayur letak, sayur pula hak lembik-lembik. Sawi nak buang dah bau buat main. Habil pula kebetulan dia kerja ternak kambing. Dia buat main kambing yang paling gemuk. Yang itulah korban dia pada Allah. Yang ni bagi sayur yang dah layu dah. Lalu Allah Ta'ala hantar api jilat kambing tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan biqurbanin ta'kuluhun nar. Nak bukti benar, datang api. Sampai begitu baru nak beriman. Tidak, tak beriman. Tu pun tak beriman. Last kali bunuh Habil. Ni kisah Habil lah. Bunuh Habil. Sebab nak berebut juga adik-beradik dia. Oleh kerana adik dia ni comel, tak mau kahwin dengan adik Habil yang kurang comel, bunuh Habil. Lepas bunuh rasa bersalah. Nak buat mana dah bunuh dah. Nak buat lagu mana? Masa tu dia tak tahu USM, urusan sembahyang mayat apa tak tahu. Tak tahu lagi. Tak ada lagi persatuan USM, urusan sembahyang mayat. Tak ada lagi. Dia fikir lagu mana, mati-mati dah. Lalu Allah Ta'ala hantar burung ghurab, iaitulah burung ghurab, iaitulah gagak. Fab'asallahu ghuraban. Allah Ta'ala hantar burung gagak yang berkelahi. Berkelahi, tiba-tiba sekok mati. Lalu akhirnya dia cakap tanah, gali lubang, tarik mayat kawan dia, kambus. Oh, baru dia fikir, oh lagu tu. Tahu bunuh saja, tak tahu nak simpan. Allah Ta'ala ajak supaya belajar dengan burung gagak. Padahal burung gagak ni bukan elok sangat makan bangkai, tapi boleh belajar. Gagak gali-gali lubang dengan kaki dia, ambil kawan dia hak mati, kambus. Maka Qabil kata lagu tu punya. Aku dah bunuh adik aku Habil, nak kebumikan, maka dia gali lubang, kambuhlah Habil. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau sekiranya mereka membunuh seorang manusia, faqatalan nasa jami'a,
seolah-olah bunuh semua manusia. Seorang manusia sama seolah-olah bunuh semua manusia. Besarnya dosa membunuh. Dan dosa ini juga akan ditanggung oleh Qabil yang membunuh. Sebab dialah manusia paling awal buat sunnah yang jahat. Orang akan kenal balik. Sebab apa bunuh? Ini merupakan sunnah Qabil. Sebab itulah kita ni nak tunjuk sunnah, tunjuklah sunnah yang baik. Bila tunjuk sunnah yang baik, orang tiru sunnah yang baik, kita boleh pahala sama. Kalau sekiranya kita tunjuk sunnah yang jahat, orang tiru, dapat saham sama dosa. Maka tunjuklah peluang kita untuk menunjukkan sunnah yang baik. Firman Allah Ta'ala lagi, Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadhi qultum falima qataltumuhum in kuntum sadiqin. Allah menyatakan bahawa telah datang kepada kamu rasul-rasul daripada aku. Ini melalui lidah Nabi. Telah datang rasul-rasul sebelum daripada aku dengan keterangan-keterangan. Apa yang kamu katakan itu, tetapi kenapakah kamu membunuh mereka kalau sekiranya kamu golongan benar? Tadi kamu dakwa kata buat mailah rasul, tiba-tiba rasul mai kamu bunuh. Padahal kamu dakwa kamu golongan benar, menunjukkan bahawa itu hanyalah omongan kosong mata-mata. Tadi suruh bawa Nabi dengan keterangan nyata, padahal Nabi bawa mai dah. Nabi Isa Allah Ta'ala turun Injil, nak bunuh Nabi Isa. Inilah sikap orang Yahudi, sikap yang berdalak-dalik. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, la yusma'u bi ahadun min hazil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun summa yamut lam yu'minu bih. Lam yu'minu bih. Tidak adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak adalah manusia, sama ada Yahudi atau Nasrani, yang mendengar bahawa aku diutuskan sebagai Rasul, summa lam yu'minu bih, tiba-tiba mereka tak beriman padaku. Tahu dah bahawa aku Rasulullah, tiba-tiba tak beriman padaku, kata Nabi. Summa yamut, kemudian dia mati, maka tempat dia ialah neraka. Sepatutnya bila tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan, sepatutnya dia berimanlah. Tak kiralah kamu Yahudi ke Nasara ke, semua dakwa Allah sebagai Tuhan. Bahkan orang Kristian lagi buat patung lagi. Orang tanya, ni patung apa? Jesus. Siapa dia Jesus? Nabi Isa. Oh sama, kami pun ada Nabi Isa. Ni patung siapa? Mary. Siapa dia Mary? Maryam. Oh kami pun ada Maryam. Ni persamaan antara kita dengan Kristian. Sama-sama mengaku Nabi Isa, sama-sama mengaku Maryam. Kita mengaku. Bahkan dalam Quran pun ada surah Maryam. Tapi mereka sudah menyeleweng daripada ajaran Allah. Yang sepatutnya bila selepas daripada Nabi Isa, dia kena masuk Islam. Nabi Isa akan turun akhir zaman. Bila Nabi Isa turun pada masa itu, masuk waktu maghrib, nak sembahyang maghrib, lalu orang ramai tolak Nabi Isa supaya menjadi imam sembahyang. Nabi Isa tak mahu. Akhirnya dia tolak Imam Mahdi untuk menjadi imam sembahyang. Sebab apa? Sebab syariat Nabi Isa sudah tidak diterima pakai. Yang diterima pakai ialah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simbolnya Imam Mahdi. Macam kita ni orang mazhab Syafi'i. Kita pergi sebelah negara Mesir. Mesir banyak mazhab. Di sini mazhab Hanafi, tentu mazhab Syafi'i, lagi jumpa mazhab Maliki pula. Habis kita orang Malaysia ni pergi sana, mereka tolak jadi imam, jawabnya undur belakang, bagi mereka jadi imam. Sebab apa? Sebab mereka lebih